Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Sambung pada muka surat yang ke-8 pada perkataan wafatu jaddihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wafatu jaddihi sallallahu alaihi wasallam, datuknya Nabi Muhammad wafat, yakni meninggal dunia. Selepas kematian ibu, baginda sallallahu alaihi wasallam dipelihara, yakni dibesarkan, dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib amat menyayangi Nabi Muhammad, lebih dari menyayangi anak-anaknya Abdul Muttalib sendiri. Jadi seperti yang kita sedia maklum, Abdul Muttalib, tuan Rasulullah ini ada 16 orang anak. 16 orang anak, 10 lelaki, 6 perempuan. Salah seorang daripada anak Abdul Muttalib adalah ayah Nabi, yakni Abdullah radhiyallahu anhu. Mula-mula Abdullah wafat, kemudian Aminah wafat, kemudian barulah Abdul Muttalib wafat. Di sini pengajaran dia tuan-tuan, Allah Ta'ala mentakdirkan perkara sedemikian berlaku nak menunjukkan syarat mati bukan tua. Sedangkan Abdullah anak Abdul Muttalib, anak Abdul Muttalib, yakni Abdullah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal ketika mana usia beliau 18 tahun. Muda lagi, 18 tahun. Jadi kita ada hari ni bukan 18 tahun dah, 81 tahun, 97 tahun, 25 tahun. Bila-bila masa kita akan kembali kepada Allah. Maka sebab apa Allah Ta'ala mentakdirkan Nabi Muhammad kehilangan ibu dan kehilangan bapa, yakni dibesarkan dalam keadaan yatim piatu. Di antara hikmah dia tuan-tuan yang disebutkan oleh ulama, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala nak didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kecil hidup baginda susah. Bila hidup Nabi susah, apabila baginda menjadi orang yang senang, baginda sallallahu alaihi wasallam takkan lupa diri. Hikmah yang kedua, Allah Ta'ala mentakdirkan Nabi Muhammad menjadi anak yatim daripada kecil. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang sangat cintakan kepada anak yatim. Dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku dengan anak yatim di dalam syurga seperti ini. Nabi buat isyarat gitu. Nabi tak buat gitu, Nabi tak buat macam ni, Nabi tak buat lagu tu. Lagu tu pun tak agak. Nabi buat macam ni. Nah, nak menunjukkan apa? Betapa dekatnya, betapa rapatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak yatim.
Jadi siapa-siapa yang penanya anak yatim, yang makan harta anak yatim, orang ini jamin neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh ke tak boleh guna harta anak yatim? Boleh, mengikut perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh syarak. Kita pak menakan, anak menakan kita jadi anak yatim. Adik kita dengan adik ipar kita mati, contoh aksiden. Maka anak menakan kita ni jadi anak yatim, dapatlah harta dan sebagainya. Maka harta itu tidak boleh diserahkan kepada anak yatim tadi ni apabila dia belum mencapai usia baligh, dan anak yatim tersebut, anak menakan kita ni bukan jenis hak pandai jaga harta. Sama ada umur dia kecil ataupun dia dah besar, tapi dia ni jenis perhabis harta, maka di situ juga tak boleh serah semua harta pada budak tu. Maka yang menjadi pemegang amanah siapa? Pemegang amanahnya kita. Berapa ribu dia dah? 20,000 misalnya. Boleh tak kami nak ambil 500, beda buat meniga pun balik? Tak boleh, haram hukum dia. Tak apalah ustaz, nanti kami gantilah balik. Nanti itu muhung ya, bukan nanti pun, tak bayar terus. Boleh tak kami nak guna beda-beda belanja duit poket kami di rumah ustaz? Boleh tak? Tak boleh. Hukum dia tetap salah dan tetap haram. Yang dibenarkan adalah perbelanjaan yang memberi manfaat kepada si yatim tadi. Sama ada kita laburkan duit dia dan keuntungan itu balik kepada budak tadi, dibenarkan syarak. Ataupun kita guna untuk beli barang minuman makanan harian dia, dibenarkan syarak. Ataupun guna duit dia dengan tujuan nak bayar pengajian dia di sekolah ke apa ke, dibenarkan syarak. Adapun perkara-perkara yang tidak ada sangkut paut ataupun tak mendatangkan untung pada budak tu, maka ulama mengatakan hukumnya dilarang sama sekali oleh Allah. Maka sebab itu Nabi SAW menyatakan mafhum hadis, siapa yang buat baik pada anak yatim, maka orang ini dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang ketiga, Nabi dibesarkan dalam keadaan yatim. Yang ketiga, ulama menyatakan Allah Ta'ala menutup awal-awal lagi pintu fitnah yang akan dilemparkan ke atas Nabi SAW kalau Rasulullah bukan anak yatim. Kerana Nabi Muhammad adalah seorang yang al-ummi, yang tak pandai baca, yang tak pandai tulis. Walaupun ada di sana satu pandangan yang mengatakan sampai satu tahap Nabi boleh baca, tetapi jumhur mengatakan sampai Nabi wafat al-ummi. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ila akhiril ayah. Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Muhammad yang bersifat al-ummi, yang tak pandai baca, yang tak pandai tulis. Sekiranya Nabi dibesarkan ada mak dan ada pak, bila mai umur 40 tahun Nabi menyampaikan dakwah. Nabi cerita tentang Islam, Nabi cerita tentang dosa, pasal pahala, pasal syurga, pasal neraka. Maka orang kafir pada ketika itu akan mengatakan, betul Muhammad tak boleh baca, betul Muhammad tak boleh tulis, tetapi apa yang disampaikan oleh Muhammad adalah perkara yang diajarkan oleh ibu dan ayah dia. Barangkali kamu kata Muhammad tak pandai baca, tak pandai tulis, okey, kami terima. Takkah Islam ni adalah ajaran yang diajar oleh ayah dia Abdullah ataupun diajar oleh maknya Aminah radhiyallahu anhuma? Maka kebarangkalian akan berlaku begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menutup siap-siap dah sadduz zara'i', Allah tutup siap dah lubang-lubang fitnah yang kebarangkalian akan berlaku atas batang tubuh Rasulullah. Maka dimatikan ibu dan ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik. Dan dia kata Abdul Muttalib amat menyayangi Nabi Muhammad. Nah, patutnya Abdul Muttalib layanlah anak dia hak lain tu, selain daripada Abdullah yang telah wafat. Layanlah anak-anak dia yang lain tu, ada lagi 15 orang tu, campur hak jantan, campur dengan hak perempuan. Tetapi mengapa Abdul Muttalib
sangat-sangat mengasihi Nabi kita, bahkan jauh lebih daripada dia kasih anak-anak dia yang lain. Dalam riwayat mengatakan Abdul Muttalib ni dia orang besar Mekah. Jadi apa-apa majlis dia akan duduk kursi VIP ya depan, paling depan sekali ya, tiket hak paling power. Dia pasti Abdul Muttalib dia akan pastikan setiap majlis yang dia ada sebelah dia mesti akan ada satu seat kosong, kita panggil hot seat lah, kerusi panah. Siapa dia yang duduk sebelah dia? Tak lain dan tak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak bagi anak-anak dia hak lain, dia bagi Nabi duduk di sebelah dia. Itu di antara tanda, di antara bukti Abdul Muttalib sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawatin mata jadduhu ba'da an kafalahu sanatain. Ketika umur 8 tahun, umur siapa? Umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datuknya yakni Abdul Muttalib meninggal dunia, iaitu selepas memelihara cucunya. Selepas memelihara Abdul Muttalib akan cucunya, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 2 tahun. Jadi Abdul Muttalib sempat jaga Rasulullah hanya 2 tahun sahaja. Umur berapa Abdul Muttalib meninggal? Kata Al-Imam Az-Zurqani, umur Abdul Muttalib meninggal 140 tahun. Panjang umur dia. Nah, panjang umur dia. Sebab tu antara rahmatnya umat Nabi Muhammad, umur pendek. Umur pendek tapi pahala macam umur panjang. Contohnya dalam bulan Ramadan kita semayang asar sama dengan 70 kali semayang luar Ramadan. Sebab tu ada orang mayang asar bulan Ramadan kali ya, lepas tu bulan ketiga baru mayang pula. Pasal apa? 70 kali dia dah. Pakai mayang gitu ya. Ada gitu. Tak ada no. Mayang subuh sekali ya Ramadan, lepas tu tak mayang dah. Awak tak mayang? Dia kata mayang bulan Ramadan sekali mayang 70 sama dengan 70. Dia kata sebulan baru ada 30, 2 bulan 60. Dia kata 60 hari, 70 hari tak mayang. Pasal berkat Ramadan. Banyak cantik dia. Ni nak habaq gandaan pahala. Semayang satu waktu bulan Ramadan digandakan seperti 70 kali salat waktu di luar daripada bulan Ramadan al-Mubarak. Antaranya lagi pada bulan Ramadan kita ada malam Al-Qadar. 10 malam terakhir tu Nabi suruh cari taharrau lailatul qadri fi awakhir. Cari 10 malam Al-Qadar, 10 malam terakhir. Banyaklah pandangan ulama yang kata malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam bila pun tak apalah tuan-tuan. Yang penting 10 haklah confirm ada. Sebab apa Allah Ta'ala letak lah pasal hak lah tu nak culah. Dia tak jadi Lailatul Qadar, dia akan jadi Lailatul Kamdar. Tu malam tu. Kali dengan laki, kali dengan bini sama naik malam 10 terakhir Ramadan. Rugi siapa yang tak rebut peluang. Dapat mana? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Siapa hak dapat malam tu maka terlebih baik daripada mana? Lebih kurang 1000 bulan, dekat 73 tahun. Dekat 73 tahun. Siapa yang mayang tarawih ataupun siapa yang baca Quran kena dengan malam Al-Qadar, seolah-olah pahala malam tu seperti 73 tahun baca Quran. Tu dia. Siapa hak malam tu semayang sunat tahajud kena dengan malam Al-Qadar, seolah-olah 73 tahun semayang sunat tahajud, padahal umur baru 35 tahun. Ni berkat kelebihan umat Nabi Muhammad, digandakan pahala. Begitu juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab fiqh membahaskan pahala siapa yang paling banyak antara muazzin dan juga tu imam. Pahala siapa yang paling banyak antara muazzin, tukang azan dan juga tu imam? Siapa yang paling banyak?
Yang paling banyak pahala, dia ada dua pandangan. Pandangan yang banyak, yang kuat mengatakan muazzin lagi banyak pahala pada tu imam. Tak pergi pakai letak jawatan tu imam, dia pakai jadi muazzin saja. Tak lah. Nah, habak kata fadilah orang hak azam. Dalam Riyadhus Salihin, Imam An-Nawawi mendatangkan satu hadis daripada Imam Muslim. Kelebihan orang yang mengalunkan azan, panggil orang mai sembahyang ni, di hari akhirat tengkok dia panjang. Tengkok panjang di dunia memanglah nampak huduh, tapi panjang di hari akhirat, satu keselamatan pada diri dia pada waktu tersebut. Pasal apa kelebihan? Yang pertama disebutkan oleh Imam An-Nawawi, orang yang tengkok panjang di hari akhirat, dia ni insya-Allah tidak tenggelam dengan peluh di padang mahsyar. Tengkok dia panjang. Ni kelebihan orang hak bang. Sedap tak sedap cerita lain. Hak penting bang. Yang kedua apa dia? Orang ini sudah semestinya tempat dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita koman-koman sepanar sekali lah umur hidup, ada bang lah sekali. Dia kata bang dah lulus tak? Bang tak mana? Bang lah labor room. Hak tu cerita lain. Ni bang di masjid ke, di surau ke, di rumah kita ke, bang panggil orang sembahyang. Dia ada satu lagi bang tak kira waktu, dia panggil pekan danok. Bang banyak juga orang tu. Bang, mai lah bang. Hak tu pun bang juga. Bang tu tak termasuk hadis Nabi. Hak tu beda celaka belaka tu. Duk panggil kita mai pelacur nulah. Hak nu dak. Yang kedua tu imam pahala dak? Pahala juga. Tapi antara Bilal dan juga tu imam, yang mana besar lagi pahala dia? Tok Bilal. Pasal apa Tok Bilal? Yang pertama ulama meletakkan yang pertama dia dapat pahala mengumandangkan azan. Satu. Yang kedua, dia dapat pahala orang dapat tahu kata masuknya waktu sembahyang. Dua. Yang ketiga, bila orang tahu kata masuknya waktu sembahyang, orang berjalan tak main masjid surah, berjalan. Setiap langkah orang yang main masjid surah nak sembahyang, sabit dia azan, setiap langkah dapat pahala kata Tok Bilal. Yang ketiga, orang mai sembahyang pula, katalah kawan tu masuk tahiyatul masjid boleh kat Tok Bilal, walaupun Tok Bilal tak tahiyatul masjid pun misalan. Kawan tu pula sembahyang qabliyah asar pula, boleh lagi qabliyah asar. Lepas tu orang sembahyang berjamaah pula, setiap kepala hak mai sembahyang jemaah boleh belaka kat Tok Bilal tak zak ni. Lepas pada sembahyang pula, orang duk meratik pula, la ilaha illallah. Setiap kepala yang duk meratik berzikir selepas sembahyang dapat pahala kepada Tok Bilal. Jadi beruntunglah Tok Bilal yang ada di Malaysia. Tapi jangan keluar debit dada pula. Ni pahala banyak ni. Hampa tu imam pi belah aku pahala banyak. Jangan duk buat karut gitu. Maknanya nak habang kelebihan umat Nabi Muhammad ini, umurnya pendek tetapi balasan yang Allah Ta'ala berikan itu tak padan dengan umur. Sekali selawat 10 pahala. Bukan takat 10 pahala, 10 pahala dipadamkan 10 dosa dan diangkat 10 darjat di sisi Allah. Sekali selawat 30 kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kelebihan tuan-tuan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Talib wa kana syaqiran fawassa'allahu rizqahu. Selepas kewafatan datuk, bapa saudaranya siapa? Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Talib pula memeliharanya, yakni menjaga Nabi. Pasal apa Abu Talib jaga Nabi? Kerana atas wasiat daripada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib wasiat sebelum dia mati, wahai Abu Talib, wahai anak aku, hang kena jaga cucu aku, hang kena jaga anak menakan hang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua, Abu Talib jaga Nabi Muhammad kerana Abu Talib adalah bapa saudara kandung Nabi, seibu dan sebapa. Abdullah, Abu Talib, dua beradik seibu sebapa. Nah, Abdul Muttalib kahwin dengan Fatimah binti Amr bin Aidh al-Makhzumiyah.
maka dikurniakan dua orang anak lelaki, yakni Abdullah dan Abdullah dan Abu Talib. Maka tidak ada orang lain yang boleh jaga melainkan siapa? Melainkan yang mais perut sekali, yang memahami dan mempunyai perasaan kasih lebih daripada yang lain. Padahal pak menakan Nabi hak lain dah ya, Abu Lahab pun ada. Nah, Abu Lahab pun ada, segala makna Hamzah radhiyallahu anhu pun ada juga, tetapi dipilih oleh Allah Abu Talib yang menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama Abu Talib jaga Nabi? Hampir 40 tahun. Sampailah dia mati. Sebelum dia mati, dia mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib. Abu Talib seorang yang tidak berada, yakni orang yang taklah kaya, biasa-biasa saja. Lalu Allah meluaskan rezekinya. Allah Ta'ala memberikan rezeki yang banyak kepada Abu Talib berkat menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu tuan-tuan, di mana tempat yang Nabi pernah sampai, semuanya ada keberkatan. Semua ada keberkatan. Di Taif, kalau Nabi tak pergi Taif tuan-tuan, kita pun tak pergi Taif barangkali. Betul. Kalaulah kita tak pergi Taif, Nabi tak pergi Taif, barangkali kita pun tak pergi ziarah Taif. Pergi ziarah Masjid Ali, pergi ziarah Masjid Qur', pergi ziarah Mazra'ah Addas, kebun Addas. Kita tak pergi ziarah Masjid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita pun tak pergi makan nasi unta di Taif. Makan apa? Di Aziziyah Mekah belambak ada nasi unta, makan di Aziziyah Mekah saja. Ataupun pi Suq Ja'fariyah ke apa pun dah banyak dah. Pasal apa pergi Taif? Pasal nak menghayati, nak merasai tempat yang pernah disampai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinah, kalau Nabi tak hijrah pi, barangkali kita tak pi Madinah, akan ada umrah Mekah saja 13 hari 13 malam. Tapi pi dak Madinah? Pi Madinah. Pasal apa? Di situlah tempat dimakamkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara Mekah dan Madinah ni yang mana yang lebih afdal? Ulama sepakat yang lebih afdal adalah bumi Makkah al-Mukarramah. Sebab apa Mekah dimuliakan oleh Allah? Kerana yang pertama adanya Baitullahil Haram, Kaabah al-Musharrafah. Dan di Mekah juga adanya apa? Adanya, iaitulah tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, Mekah adalah tempat utama, tempat pertama zahirnya agama Islam yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni nisbah buat tuan-tuan, nisbah pada negeri yang paling mulia di sisi Allah. Bahkan dalam Quran Allah Taala sebut pada juzuk yang keempat, Allah Taala menyatakan pada juzuk yang keempat, tuan-tuan nak baca lantana tu, juzuk lantana tu, pertengahan muka surat tu, Allah Ta'ala menyatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinat. Nah, Allah Ta'ala sebut inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakah. Awal-awal binaan yang ada di atas muka bumi Allah, iaitulah Kaabah, terletaknya di Bakkah, di bumi Bakkah, yakni Makkah, mubarakah, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Makkah didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa supaya Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim mendoakan keberkatan bumi Makkah al-Mukarramah. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau berkatilah bumi Makkah, warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kau anugerahkan tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, keberkatan kepada bumi Makkah al-Mukarramah. Maka hari ini tuan-tuan pergi Makkah macam-macam boleh makan. Nah, hak pilih pergi Makkah duduk hotel hak mahal sikit, duduk di Pullman ke, nah Rotana ke, ataupun Meridian ke apa, full board 8,900 lebih kurang, makan gila-gila punya makan. Dulu Mekah bukan ada kek, lah kek saja-saja aku Mekah tu. Nah, dulu bukan ada ayak lagu lah ni Pepsi, Coca-Cola, Al-Baik tak Al-Baik macam KFC tu. Ada belaka, ni berkat doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam.
Berkat doa Nabi Ibrahim, berkat tempat lahir Nabi Muhammad, tuan-tuan Mekah tak pernah tutup hotel dia. Hotel dia tak pernah tutup, orang dia tak main. Tutup tak pernah, duk buka gitu. Nah, hotel sepanjang tahun buka. Elektrik Masjidil Haram tak pernah tutup. Masjid kita tekah-tekah tutup juga. Dia hak dalam masjid tu saja tak tutup. Sepanjang tak pernah tutup. Pasal apa? Berjuta orang duk main sembahyang di dalam Masjidil Haram. Begitulah juga Masjidin Nabawi Asy-Syarif. Tak pernah tutup lah lampu dalam Masjid Nabawi, aircon pun tak pernah tutup, air Zam-Zam tak pernah, tak ada saja air Zam-Zam. Berkat siapa? Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad, orang itu akan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qanitan bima qassama Allah wa yassarahu. Dalam jagaan Abu Talib, baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa merasa qanaah. Qanaah ni makna apa? Rasa cukup dah, berpada-pada dah. Nampak tuan-tuan? Nabi dibesarkan dalam keadaan anak yatim. Lepas tu pak menakan pula hak jaga, pak menakan pula miskin. Nabi memang dibesarkan dalam suasana susah. Dengan segala rezeki dikurniakan oleh Allah untuk dirinya. Yang terakhir, ra'yuhul ghanama wa safratuhul ula ila Syami, memelihara kambing dan musafir pertama ke Syam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'al ghanama li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Semasa kanak-kanak, baginda sallallahu alaihi wasallam memelihara kambing. Pasal apa Nabi tak bela lembu, Nabi tak bela binatang lain, bela kambing? Kerana mengikut kajian menyatakan kambing binatang hak paling tegak. Kajian kata gitulah, kita pun tak tahu. Ni kajian daripada orang-orang yang cerdik pandai lah. Binatang hak paling tegak kambing berbanding dengan binatang-binatang yang lain. Binatang jinak dan ketegak payah nak ikut cakap adalah kambing. Sebab apa Allah takdirkan Nabi memelihara kambing? Kerana Allah nak bagi pendidikan kepada Nabi Muhammad, ke depan kamu akan berhadapan dengan manusia yang berbagai-bagai ragam. Maka lah ni aku ajak dulu, aku bagi cabaran dulu, aku bagi ujian dulu. Kamu jaga dulu binatang yang paling tegak. Pasal nanti kamu nak jumpa manusia hak paling tegang atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belalah kambing. Dan kambing ni kena sabar bela dia. Kambing ni bela dia kena sabar. Baik. Memelihara kambing penduduk Makkah dengan mendapatkan upah. Jadi Nabi ambil upah tak? Ambil upah. Harus mengambil upah dari pekerjaan. Selesai masalah. Sebab ada orang kata, oh dia tu mengajak Quran ambil duit, haram. Siapa ajak dia kata haram. Nah, boleh ambil upah tak? Boleh ambil upah dalam mengajar Al-Quran, mengajar agama, sekolah kafar, cikgu sekolah kafar ke apa? Boleh ambil tak sagu hati bulanan? Kita panggil gaji lah, kita kata. Boleh tak boleh? Boleh. Ada orang tak faham, asyik hak agama ya, ikhlas. Oh, kalau lagu tu kan buat travel bagi peri semua lah. Pasal apa? Ibadah bukan boleh ambil duit. Dia tak duit. Ibadah tak boleh ambil duit. Free saja, majanan lillahi ta'ala, kerana Allah. Itu tak kena tu. Tak kena begitu. Sedangkan Nabi SAW juga mengambil upah daripada pekerjaan. Jadi satu, harus boleh ambil upah. Yang kedua, dalil nak menunjukkan Nabi Muhammad manusia. Laqad Allah Ta'ala menyatakan, sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada kamu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kami telah mengutuskan pada kamu seorang rasul min anfusikum, daripada kalangan kamu, yakni daripada kalangan manusia.
menunjukkan Nabi Muhammad kerja ambil upah. Nabi makan tak makan? Nabi makan. Maka Nabi makan tidur, sakit tak sakit, sehat lapar dahaga, ini semuanya sifat jaizat, sifat-sifat harus yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada 4 sifat wajib, ada 4 sifat mustahil, ada 1 sifat harus. Makan, minum, sakit, letih, demam, dahaga, lapar, kerja, ambil upah, itu biasa bagi seorang rasul, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dapat menyara kehidupannya, dapat upah, sara hidup, makan minum, dan ini dalil daripada Allah Ta'ala di dalam surah Al-Qasas ayat 77, wala tansa nasibaka minad dunya. Wahai orang beriman, dalam keadaan kamu mencari akhirat, tapi jangan kamu lupa kamu punya nasib ketika mana berada di atas muka bumi Allah. Ada orang yang kahwin main duduk dalam masjid zikir, anak bini duduk di rumah tak makan, anak bini di rumah tak tahu pala awak pada benda pun tak tahu, makan minum apa pun tak tahu, apa pun dia tak bagi. Pasal apa? Dia main duduk tikak saja dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Dia kata saya kerja ibadah saja. Orang ini telah menyalahi sunnah besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tuan-tuan, ini orang yang kurang faham tentang ibadah yang dituntut oleh Rasulullah. Ada sahabat mai kat Nabi. Sahabat mengadu, ya Rasulullah, seorang sahabat kita ni dia malam tak tidur langsung, mayang banyak malam. Puasa tiap-tiap hari, puasa tak buka. Nak ibadah ya, maka Nabi panggil dia. Nabi kata jangan buat lagu tu. Pasal apa? Pasal pada waktu malam kamu punya tanggungjawab. Kamu nak ibadah tak apa, tapi setengah ibadah, setengah untuk keluarga, isteri kamu, anak kamu. Kamu nak buka, kamu nak puasa setiap hari, jangan. Nabi kata selang-selang. Nak menunjukkan apa? Inilah rahmat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walamma balaghat tasi'ata min umrihi safara ila syami ma'a ammihi Abi Talib bitijaratin. Setelah sampai umur 9 tahun, ada yang kata 13 tahun, baginda bermusafir ke Syam bersama Abu Talib untuk perniagaan. Walamma qarba min Busra ra'ahu ar-rahibu Buhaira fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhir al-anbiya'i wa talaba minhu ay yarji'a bihi khawfan 'alayhi min 'aduwwin yataraqqabahu. Setelah sampai di kawasan berdekatan dengan Busra, Busra ni berada di kawasan Syam, seorang pendeta bernama Buhaira. Kata Al-Imamul Munawi, sebutan yang paling sahih adalah Bahira. Bahira ni nama apa? Nama dia ke Bahira dak tu nama gelaran dia. Nama dia disebutkan oleh ulama namanya Jirjis. Bahira Jirjis, namanya Jirjis, jim ra jim ya sin, Jirjisun, tu nama Bahira ni. Bertemu dengan Bahira ni. Baik. Bahira ni ulama mengatakan makna Bahira dalam bahasa Syrianiyah. Syrianiyah ni bahasa lama nu, zaman Nabi Musa alaihi salam punya bahasa Syriani. Makna Bahira adalah alimun mutabahhirun, yakni satu orang yang alim dan mendalami tentang syariat Nabi Allah Isa alaihi salam. Ni dia panggil Bahira ataupun Buhaira, dua-dua boleh sebutlah. Nah, jadi bila kita nampak dengar kata Bahira, kita tahu dah adalah orang yang alim, bahkan mendalami sungguh syariat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dalam erti kata yang lain, Bahira ini ataupun Buhaira Jirjis ini bukan takat orang alim, dia juga abin, ahli ibadah, dan tidak menyembah berhala. Ni Jirjis ni tak sembah berhala. Bahkan dia lari daripada kawasan dia, mai duduk di tempat dijumpai oleh Abu Talib dan Nabi SAW, adalah disebabkan dia suruh orang kampung dia meninggalkan berhala,
tak ikut berhala, tak mensyirikkan Allah, tapi dia tak mau ikut, akhirnya dia melarikan diri, duduk di tempat yang disebutkan di sini di Busra, berdekatan dengan Busra. Dan ulama mengatakan bahawasanya syariat Nabi Allah Isa alaihi salam yang sahih, syariatnya, akidah yang dibawa oleh para pendeta daripada yang beriman dengan syariat Nabi Isa ini adalah yang terakhir, iaitulah pada Bahira Jirjis. Dialah orang yang satu-satu berpegang dengan syariat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Baik, cara ringkas tuan-tuan, melihat baginda sallallahu alaihi wasallam, Bahira ni dia duduk atas tempat tinggi, tempat ibadah dia. Bila mana dia nampak rombongan ni duduk jalan di bawah, dia duduk di atas, dia nampak di bawah, maka dia nampak apa? Awan duduk memayungi perjalanan rombongan ni. Tempat ni semua panas, tapi tang tu ya. Dia duduk nampak jalan. Akhirnya mereka berhenti di situ dan Bahira panggil dia naik di tempat dia, duduk di atas. Maka pada saat itu Bahira menyatakan, bila Bahira tengok mereka naik, Bahira pun buat makan-makan kat mereka lagi, jamu mereka sikit, habis kurang. Sebelum makan, Bahira tanya kepada Abu Talib, wahai lelaki, ada lagi tak siapa-siapa yang tak naik? Maka jawab Abu Talib, ada lagi. Dia kata, ada lagi satu orang anak menakan aku duduk di bawah tu, duduk jaga barang. Dan Bahira melihat di bawah, rupa-rupanya awan duk memayungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal keadaan depa duduk di atas ni duk panas lagi. Maka ketika itu Bahira panggil Nabi Muhammad naik. Maka pada saat itu apa yang berlaku tuan-tuan, dalam riwayat Imam Al-Baihaqi menyatakan Bahira dia tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pegang Nabi dan dia tanya nama Nabi, dia tanya perilaku Nabi, makan macam mana, minum macam mana, tentang kehidupan Rasulullah. Dan akhirnya Bahira dia belek, maka dia mendapati di belakang tengkok Nabi SAW, baina katifai, antara dua bau Nabi ni ada pada khatamun nubuwah, cop tanda kenabian. Besar mana? Banyak riwayat. Ada sahabat mengatakan besar apa dia tu, telak kuning. Ada yang kata besar tu, ada yang kata timbulan daging, ada yang kata berwarna kemerah-merahan dan timbul sikit, ada bulu-bulu sikit, ada bintik-bintik hitam sikit, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah wa Khasa'isun Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok belakang, maka dia kata ke Abu Talib, wahai Abu Talib, bawa anak belakang hang balik. Pasal apa? Kerana kalau hang sampai di Syam, orang Yahudi kenal ni, hak ni Rasul akhir zaman ni, maka mereka akan bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana Bahira boleh tahu? Apabila Bahira kata kepada Abu Talib tanya balik, "Hai, macam mana hang boleh tahu?" Maka Bahira mengatakan, sesungguhnya tentang sifat Rasul akhir zaman telah aku baca dan telah disebutkan di dalam kitab-kitab kami Taurat dan juga Injil. Maka Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran tentang orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab yang mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada juzuk yang kedua muka surat yang kedua belakang. Saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum, balik belakang dia, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Mereka yang kami berikan Alkitab, yakni orang Yahudi, orang Nasrani, ya'rifunahu, mengenali Muhammad, kama ya'rifuna abna'ahum, seolah seperti mana mereka kenal anak mereka sendiri. Atas bawah, luar dalam, tanda tang mana tahu belaka. Maka inilah yang ada pada Bahira Jirjis yang disebutkan dalam kitab kita. Dibawa balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada tu orang Yahudi mai jumpa Bahira. Wahai Bahira, siapa yang mai jumpa hang? Siapa yang mai jumpa hang tadi ni? Maka Bahira mengatakan, itulah Rasul akhir zaman yang disebutkan di dalam kitab kita. Dia pergi mana? Dia bertanya Bahira.
Bahira mengatakan dia telah pulang sebulan yang lalu. Maknanya mereka ni mai selepas sebulan Nabi jumpa Bahira, patah balik. Selepas sebulan mereka mai. Pi mana Muhammad Rasul akhir zaman? Dia dah balik dah. Tang mana dia balik? Aku pun tak tahu tang mana. Dia tak habang di mana. Padahal dia tahu Nabi balik pergi tang mana. Dia tak habang. Maka pada ketika itu tuan-tuan, dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ismail An-Nabahani dalam kitab dia Al-Anwarul Muhammadiyah minal Mawahib Al-Ladunniyah, bahawasanya Bahira Jirjis ini dibunuh oleh orang Yahudi yang tanya dia tadi. Pasal apa? Pasal mereka ni tak habaq, dia ni tak habaq di mana Muhammad ada. Pasal mereka nak pi bunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wallahu a'lam wa a'la bis-shawab. Sambung pada besok. Wa qad istadalla ala nubuwwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahli al-kitab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.